apa ya hari ini? Dah start ke? Hai semua, bersua kembali dengan saya Sharon Kezia dalam siaran Suara Wanita. Seperti biasa, setiap episod kami membawakan anda kisah-kisah perkongsian kejayaan wanita tempatan kita dalam pelbagai bidang. Saya kira anda dapat mengagak apakah topik yang akan kita kupaskan. Kerana saya berada di sebuah kedai makan yang cukup terkenal di sekitar Kuching khususnya. Hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, pengasas King Laksa. Apabila saya sebut saja King Laksa, saya kira ramai dalam kalangan masyarakat negeri Sarawak secara amnya, masyarakat di sekitar Kuching secara khususnya pasti pernah menikmati atau mencuba laksa yang disajikan di kedai ini. Hari ini saya membawakan anda pengasas King Laksa, Puan Alia Mona Jikim. Jom kita pergi cari beliau. Inilah dia tetamu kita. Hai Puan Mona, apa khabar? Alhamdulillah. Inilah dia, saya membawakan anda pengasas King Laksa. Cantik, molek orangnya. Dan saya kira saya berada di sini pada waktu tengah hari dan saya dapat lihat bahawa kedai memang penuh dengan orang ya, mendapat sambutan sebab tengah hari. Saya kira bukan tengah hari sajalah, pagi, petang, malam memang sentiasa penuh ya. Dan saya difahamkan Puan Mona. Hari ini Puan Mona ingin tunjukkan kepada saya dan penonton resipi-resipi yang istimewa. Apa agaknya tu? Okey, ada banyak resepi istimewa. Nanti saya akan tunjukkan kepada Sharon. Jadi kita akan tunjukkan kepada anda apakah resipi ataupun menu-menu yang istimewa, semuanya dalam Suara Wanita. Kembali lagi dengan saya Sharon Kezia bersama dengan tetamu istimewa kita, pengasas King Laksa, iaitu Puan Mona yang cantik molek orangnya. Jika anda lihat di atas meja saya ni ada 4 jenis laksa. Tapi sebentar lagi saya akan menjamu selera bersama dengan Puan Mona. Sebelum itu, kita nak tanya banyak lagi antara cabaran beliau, perjalanan hidup beliau dalam mengusahakan perniagaan laksa Sarawak. Puan Mona, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang sejarah penubuhan King Laksa. Okey Sharon, sebenarnya saya memulakan perniagaan King Laksa Sarawak ini pada tahun 2017 di mana tertubuhnya King Laksa Sarawak yang pertama iaitu di cawangan King Laksa Kota Semarahan. Okey, itu adalah cawangan pertama dan saya sebenarnya memulakan perniagaan ini dengan salah satu niat iaitu membantu suami saya sebenarnya. Okey, dan lepas itu alhamdulillah atas usaha dan juga berkat
So ianya dikenali lebih ramai orang sehinggalah sekarang ini. Jadi syukurlah yang mendapat Ya, syukur, sambutan. Setakat ini ada berapa cawangan yang ada? Setakat ini kami ada 2 cawangan sahaja, iaitu di Icom Square yang baru sahaja dibuka pada tahun ditubuhkan pada tahun 2019. Tadi dalam jangka panjang dalam perancangan jangka panjang mungkin saya akan dengar anda membuka cawangan lain di luar Kuching contohnya. Ya, sebenarnya ada dalam kita punya wish list sebenarnya ada banyak perancangan, iaitu membuat beberapa lagi buah cawangan di beberapa daerah di negeri Sarawak dan juga beberapa buah negeri di Malaysia. Dan dalam rancangan, dalam wish list kita orang juga kita ada juga meletakkan salah satu negara di mana King Laksa Sarawak akan ditubuhkan juga, Sharon. Ya, terbaik ya. Itu adalah kita punya perancangan untuk masa depan. Di perancangan tu memang perlu ada ya untuk kita mengembangkan lagi perniagaan kita. Tapi saya tak puas hati satulah Puan Mona. Kita ni dalam siaran Suara Wanita, tapi mengapa King Laksa? Kenapa title King Laksa sedangkan pengasasnya seorang wanita? Okey, itu ramai juga yang bertanya kenapa nama King Laksa ini dipilih sebagai Laksa Sarawak. Okey, sebenarnya begini, Sharon. Nama King ini dipilih sebenarnya adalah nama sempena sempena suami saya, iaitu anak lelaki pertama di dalam keluarga mereka. Jadi itu sebabnya saya memilih King. Jadi dia adalah anak lelaki. King, lelaki pertama adalah King. So sebab itu kami memilih King Laksa Sarawak. Lepas itu dia punya dengan pengalaman dia membuat Laksa Sarawak, jadi maka tertubuhlah King Laksa Sarawak. Dan juga King ini bagi kami adalah sebuah hero, satu perkataan hero. Okey, sebab itu saya memilih King juga. Jadi bila orang tengok orang sebut King saja, orang dah tahu tu King King Laksa Sarawak. Dikira dia macam King tu mewakili Laksa Sarawak lah, signature kepada Puan Mona dan suami lah. Tapi kalau kita lihatkan Puan Mona, terutamanya sekali dalam bidang keusahawanan, dalam bidang pengurusan restoran, di mana kita perlu ada ilmu, kita perlu ada kemahiran dalam menguruskan restoran itu. Dari mana Puan Mona mendapat ilmu, mendapat kemahiran dalam bidang keusahawanan dan pengurusan restoran? Okey, sebenarnya Sharon memang betul. Kalau kita tanpa ilmu, kita seolah-olah membuat perniagaan ini seolah melanggar dinding. Okey, sebab itulah saya sebenarnya daripada seorang kerana yang biasa-biasa sahaja membantu dengan niat yang membantu suami untuk membuat perniagaan. Dan saya dalam masa yang sama saya mengambil sedikit pelajaran dan juga mengambil ilmu daripada sebuah agensi, iaitu Richwork International Academy. Dan juga saya menuntut ilmu bersama dengan mentor saya, iaitu Datuk Haji Azizan Osman, di mana mereka membantu saya macam mana untuk handle kita punya perniagaan, seperti cash flow, seperti macam mana nak handle kita punya operation di dalam kedai. Okey, banyak yang saya belajar daripada situ. Dan saya setuju juga dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Mona ya, tanpa ilmu ataupun kemahiran dalam apa jua bidang yang kita ceburi, kita seolah-olah melanggar tembok ya Puan Mona, terutama sekali dari segi pengurusan kewangan itu sendiri. Mungkin Puan Mona boleh kongsikan sedikit, sebab sebenarnya tadi beliau ada kongsikan dengan saya suka duka pahit manis perjalanan beliau dalam mengusahakan King Laksa ini. Betul, Sharon. Okey, sebenarnya kalau dalam setiap perniagaan semua orang ada banyak pengalaman. Okey, tapi saya nak kongsikan pengalaman yang paling saya ingat sampai sekarang ni adalah 3 perkara, iaitu yang pertama saya punya pengalaman yang paling dahsyat, iaitu di mana saya tersalah pilih. Dahulunya saya pernah juga membuat perniagaan dengan dengan bersama-sama dengan share partner yang salah, di mana tidak ada keserasian dan juga tidak ada black and white daripada segi lawyer apa semua kan. So itu adalah salah satu kesilapan. Lepas tu yang kedua, cabaran yang kedua adalah di mana saya mempunyai situasi, bukan masalah lah, situasi di mana handle-nya, macam mana saya handle pekerja yang keluar masuk tanpa secara tiba-tiba, tanpa surat, tanpa makluman. So dekat situ adalah kesilapan yang kedua. Lepas tu cabaran yang ketiga pula adalah di mana saya tersilap
tersilap menyimpan cash flow. Itu adalah kesilapan yang paling saya ingat pegang sampai sekarang ini. Sebab semua orang boleh membuat perniagaan tapi tak semua orang dapat menyimpan cash flow. Itulah yang saya sangat itu adalah cabaran yang saya pegang sehingga sekarang. Yang membuatkan saya menjadi begini. Tapi kiranya cabaran yang dilalui oleh Puan Mona, kita dahulu membuat Puan Mona lebih celik dengan keadaan persekitaran, boleh membuatkan Puan Mona lebih tabah, dan kiranya dia memberi pengajaran kepada Puan Mona untuk lebih maju dalam melangkah dalam hidup dan tidak mematahkan semangat Puan Mona untuk terus maju. Tapi ya Puan Mona, saya ni dah tak sabar ni sebab hidung saya ni dah ada gangguan lah sebab dengan ada je laksa yang enak di atas meja ini. Jadi apakah istimewanya King Laksa ni Puan Mona? Okey, istimewanya King Laksa Sarawak. Semua orang sedia maklum kalau King Laksa Sarawak adalah dianya mempunyai pelbagai jenis King Laksa. Seperti di depan ini yang Sharon tengok adalah laksa udang besar, laksa sotong dan juga laksa ambal. Dan yang paling menariknya kita juga ada menyediakan laksa si mau skip. Iaitu semua bahan-bahan ini ada di dalam satu mangkuk laksa. Oh, kira yang si mau skip ni semua bahan seperti ambal, seperti sotong, seperti udang, telur semua ada sekaligus. Betul, ya. Itu yang menariknya bagi anda yang ingin merasai ataupun menikmati laksa mengikut cita rasa anda. Tapi di sini juga untuk memudahkan anda di rumah, sekiranya anda merindui untuk menikmati King Laksa di kedai Puan Mona, anda jangan risau kerana beliau ada menyediakan paste laksa ya Puan Mona. Mungkin boleh kongsikan sedikit secara ringkas cara penyajian paste laksa ni kepada penonton di rumah. Baiklah. Okey, dengan adanya paste King Laksa Sarawak, okey, anda yang berada dekat jauh daripada negeri sendiri tak ada masalah, dan juga kepada anda yang jauh, yang tinggal jauh, yang ingin merasai bagaimana cara laksa Sarawak. So cara penyediaan laksa Sarawak ini ada di belakang packaging ini dan sangat-sangat mudah untuk anda mengikutinya. Okey, iaitu dengan meletakkan sedikit merenehkan sedikit air, meletakkan santan dalam masa beberapa jam sahaja ataupun beberapa minit sahaja, dan dah tersedia bahan-bahannya. Itulah begitu mudah sebenarnya. Tak semestinya anda perlu ke kedai Puan Mona sekiranya anda kesuntukan masa ataupun masa tidak mengizinkan anda boleh saja mendapatkan paste King Laksa. Tapi apa yang menariknya di sini Puan Mona, saya pun tertanya-tanya sebab setiap pengusaha laksa ni mereka mempunyai signature yang tersendiri, rasa yang tersendiri. Walaupun namanya Laksa Sarawak, tapi setiap kedai itu menjamukan rasa yang berbeza. Apa yang menyebabkan laksa King Laksa ini istimewa dari segi resepinya? Adakah resepinya turun-temurun ataupun diolah ataupun diinovasikan oleh Puan Mona sendiri? Ya, betul. Bagi King Laksa Sarawak, ianya adalah mempunyai salah satu adalah mempunyai resepi tersendiri, dan yang kedua apa yang menyebabkan King Laksa ini lain daripada yang lain, iaitu kita mengekalkan kualiti. Okey, kalau laksa Sarawak disebut saja laksa Sarawak, semua orang memang tahu di Sarawak ada pelbagai laksa Sarawak kan. Jadi dekat sini dengan mengekalkan kualiti dan juga kualiti servis, kualiti menu dan juga bahan-bahan kuah ni, jadi itu yang menyebabkan betapa sedapnya laksa Sarawak di King Laksa Sarawak. Jadi bila tersebut tentang resepi ni, keaslian resepi ni kan Puan Mona, adakah Puan Mona dan suami menyediakan resepi ini sendiri atau berkongsi resepi tersebut dengan pekerja? Ayalah mungkin Puan Mona rasa ini resepi keluarga kan, resepi rahsia, tak nak kongsikan ke bagaimana? Okey, laksa Sarawak ini dia ada dua perkara yang kita harus fahami, iaitu paste dan juga kuah. Okey, paste itu dimulakan dengan membuat paste itu dikilang. Okey, lepas itu apabila dah paste itu dah disediakan, dan kita juga membawa paste itu ke kedai untuk diolah sebagai kuah laksa. Okey, jadi kita kalau dikilang tu memang kami membuatnya secara secara terperinci lah, kami yang menyediakannya. Dan juga apabila sampainya di kedai dan kita mula membuatkannya sebagai satu kuah paste laksa yang tersedia. Jadi sambil-sambil saya mendengar coretan daripada Puan Mona, saya nak menjamu selera juga. Cara makan laksa biasa kita perahkan limau. Kalau saya Sharon perahkan limau tu dekat sambal ni. Oh, kenapa? Paling tips sedap. ke? Kenapa? Tips dia sebab supaya sambal ini lebih sedap lagi, terasa lagi. Letakkan limau di sambal itu dan juga kacau sedikit dan tuangkan ke dalam laksa. Itu adalah tips ya. Sebab saya pun baru tahu hari ni tipsnya, perahkan limau ke dalam sambal.
untuk merasa lebih lah kan. Betul. Tapi kita belajar tips yang baru hari ini ya perempuan. Jadi ini adalah laksa sip mauk skip ya. Yes, betul. Sip mauk skip sebab semua bahan-bahan ada terdapat di sini seperti ambal, seperti sotong, seperti udang. Jadi kepada anda yang nak rasa semua tu anda boleh ada order laksa sip mauk skip. Jadi saya akan rasa untung saya hari ni ya sebab hari ni saya dapat merasa pelbagai jenis laksa ni. Terima kasihlah Puan Mona ya sebab menaja saya hari ni. Sedap. Sangat sedap. Memang mempunyai keaslian King Laksa, signature King Laksa itu sendiri. Saya tak dapat nak explain dari segi rasanya sebab rasanya saya kira bergantung pada individu, namun yang pasti rasanya sangat sedap. Dia punya teksturnya sangat kental lah, tapi saya nak cuba ambal ni lah, sebab ambal ni nampak menarik lah. Ambalnya juga segar. Saya dapat rasa kesegarannya, rasa kenyalnya dan rasa juicy. Dia tak begitu kering dan tak begitu basah. Jadi kepada anda semua, jika anda ingin menikmati laksa sip mauk skip ni, anda boleh datang saja ke King Laksa yang terdapat di dua cawangannya di Kota Semarahan dan juga di Highcombe Square. Jadi kepada anda terus kekal setia dengan saya dan bersama Puan Mona, kerana selepas ni kita akan ke kedai Puan Mona untuk melihat cara peniadaan laksa beliau dan bagaimana beliau menguruskan kedai beliau. Semuanya dalam Suara Wanita. Ya, kembali lagi anda dengan saya bersama dengan pengasas King Laksa, Puan Mona kita. Apa yang istimewanya hari ini, Puan Mona sendiri akan menunjukkan cara penyediaan King Laksa itu sendiri. Tapi sebelum tu kan Puan Mona, saya kira ramai dalam penonton kita ingin berkenalan dengan Puan Mona. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang latar belakang Puan Mona kepada penonton. Okey, baiklah. Hai semua, Assalamualaikum. Saya adalah Puan Nur Alia Mona, iaitu pengasas kepada King Laksa Sarawak di bawah naungan syarikat Rizal Yasin dan Bahad. Okay, kami adalah, saya dahulunya dikenali sebagai seorang kerani yang biasa-biasa dan sekarang ni telah ada perniagaan sendiri. Okay, so Sharon, hari ini saya nak menunjukkan bagaimana cara-cara penyediaan laksa Sarawak di King Laksa Sarawak. Laksa ni dia ada special dia punya bahan-bahannya. Dia boleh betul, tapi sebelum itu Sharon, kalau dalam pengendalian makanan kan kita kena buka dulu cincin kita apa semua, aspek keselamatan, kebersihan. Betul. Okey, so yang pertama kan kita kena celur dulu kita punya bihun dekat sini. Okey. Jadi macam bihun ni, adakah King Laksa menggunakan bihun yang dibuat sendiri ataupun ada stokis yang menghantar bihun tersebut? Okey, bagus soalan tu. Okey, untuk bihun kami memang ada stokis tersendiri, iaitu memang kami kontrak ambil dia mereka. Jadi maksudnya di sini maksudnya bihun kena ada setiap hari. Tak boleh putus stok. Betul. Okey. So kita letakkan bihun. Ini adalah untuk laksa biasa. Okey. Bihun ni, tadi saya pernah perasan dalam menu di King Laksa ini, Puan Mona, terdapat banyak jenis-jenis pilihan laksa itu sendiri. Adakah kuah laksanya tetap sama ataupun berbeza? Okey, untuk kuah laksanya adalah sama. Okey, jadi untuk bahan-bahannya yang paling penting adalah berbeza, iaitu ada seperti telur goreng yang telah dipotong, lepas tu isi ayam yang telah dicari dan juga paling penting ini adalah dia punya bahan-bahan yang asas dia yang ada di King Laksa Sarawak. Di dalam sebuah
satu portion Mangkuk laksa. laksa tu. Betul. Dalam satu mangkuk laksa tu bahan asasnya adalah terdiri daripada udang, terdiri daripada telur dan juga tauge ya. Jadi buat orang yang tak berapa menggemari tauge itu, anda boleh skip lah bahagian tauge tersebut. Okey. Tapi selain daripada laksa yang disajikan di King Laksa, sebenarnya banyak lagi pilihan menu yang lain buat anda. Tapi selepas ni kita akan ketahui semua menunya dalam Suara Wanita. Makanan sitok, laksa sitok dengan laksa tempat lain, laksa sitoknya macam special sikit. Kayaknya si pekat gila, si cair gila macam yang dia sedap-sedap. Jadi dia specialnya laksa sitok. King Laksa tu nya pun kuah yang lagi nyaman, berlemak daripada kedai-kedai lain lah. Ya kami suka makan sitok lah. Ya, tadi kita telah melihat cara beliau menyediakan pelbagai menu. Selain daripada laksa, kita juga ada ayam bakar dan kita juga ada sotong penyet. Ya, Puan Mona, banyak sebenarnya. Hari ini saya cukup bertuah lah sebab saya disajikan dengan pelbagai jenis makanan yang terdapat di King Laksa. Jadi Puan Mona, kalau kita lihatkan bahawa perniagaan dalam minuman dan makanan, terutamanya laksa ini bukanlah satu yang luar biasa, tapi sudah kita lihat banyak perniagaan berasaskan makanan dan minuman yang telah dijalankan oleh penduduk-penduduk tempatan. Bagaimana Puan Mona mengekalkan perniagaan Puan Mona supaya sentiasa relevan dan dapat bersaing dengan peniaga-peniaga lain? Okey, itu adalah perkara yang asas yang paling penting pada sesebuah perniagaan, terutama sekali F&B ni. Macam pada saya lebih menekankan kepada, saya lebih fokuskan kepada kualiti makanan dan juga servis pelanggan, staf kepada pelanggan-pelanggan saya. Kerana apa? Sebab itu yang akan memberikan feedback customer kepada saya. Dan satu lagi, jika terdapat ada komplain, ada komen daripada pelanggan saya, dan saya akan mengambil feedback itu secara positif dan cuba untuk memperbaiki apa yang sangat lemah, lemah yang perlu diperbaiki daripada tim kami. Itulah dia semangat yang kita nak sebab apa yang seperti dikongsikan oleh Puan Mona seperti tadi, komen ataupun pendapat yang dilontarkan oleh pelanggan-pelanggan yang menikmati makanan di sini dianggapnya sebagai satu motivasi untuk sentiasa meningkatkan kualiti makanan, untuk sentiasa meningkatkan lagi rasa makanan tersebut. Hari Puan Mona mungkin boleh kongsikan apa istimewanya tentang ayam bakar dan juga penyet, sotong penyet yang ada atas mata saya, depan mata saya ni. Okey, dekat King Laksa Sarawak, selain daripada kami menyediakan Laksa Sarawak menu utama kami, kami juga ada menyediakan makanan-makanan lain, contoh seperti ayam bakar dan juga sotong penyet. Okey, apa yang istimewanya Sharon? Ayam bakar ni diperbuat daripada dibakar menggunakan arang. Arang asli lah ni. Arang asli, bukan betul. Guna macam oven gitu. Kita membakarnya menggunakan arang. Sebab itu rasanya lebih asli, lebih manis lagi, lebih sedap lagi. Okey, manakala yang sotong penyet ni pula kita adunkan dia bersama dengan tepung yang khas, resepi daripada King Laksa Sarawak juga, dan kita membuatkannya lebih rangup dan lebih lembut daripada yang terdapat di kedai-kedai makanan yang lain. Betul, rasanya rangup dan dapat rasa perapan tu memang cukup sedap dirasai. Selain itu Puan Mona, tapi mungkin juga ada dalam kalangan penonton kita, mungkin terutama sekali wanita lah, berasa khawatir ataupun berasa takut untuk mencuburi diri dalam bidang perniagaan khususnya. Apakah antara pesanan Puan Mona kepada mereka, terutama sekali yang suri rumah? Okey, pesanan saya kepada semua wanita-wanita di luar sana, sekiranya anda ada bakat dan ingin memulakan perniagaan, anda bolehlah memulakan perniagaan daripada rumah dahulu. Tidak memerlukan modal yang banyak, tidak perlu membuka sebuah kedai yang besar. Anda boleh memulakan dengan daripada rumah dan menggunakan social media, laman social media yang sangat meluas sekarang ini. Begitulah. Jadi kita kena bertindak sebab sekarang ni zaman dah moden. Okey, kebanyakan wanita-wanita adalah banyak yang membuat perniagaan, bermacam-macam jenis perniagaan. Ada makanan, ada bantal, ada macam-macam lagi. Jadi pesanan saya buatlah sekarang, bertindak sekarang. Jangan bertindak lambat, nanti anda akan rugi. Itulah dia. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Mona sebab sudi
meluangkan masa bersama kami dalam siaran Suara Wanita, memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Jadi ingatlah kepada wanita di luar sana, jangan sesekali takut untuk mencuba, kerana kegagalan tidak menentukan masa depan anda. Anda harus terus berani melangkah dan sahut cabaran. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Sharon Kezia, hanya dalam siaran Suara Wanita, menginspirasikan duniamu. Bye-bye.